Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Kak? Nama saya Rozana Aminuddin. Rozana, kau gadis idaman abang. Okey. Dari mana Kak? Saya daripada Selangor, Puncak Alam. Selangor. Saya tak mikrofon nak ya? Boleh ya? Ada dua. Mana Kak dapat ni Kak? Oh, dah taruh tadi. Oh, sorry, lupa. Okey, ni adik ni. Dekat sini lah. Okey, dari Selangor. Apa hajat kemari Kak? Nak tengok ada ke Tengok. tak ada hantu Akak dalam nak pakai badan. buluh ke, pakai kelapa ke, pakai mangkuk putih? Mangkuk putih. Apa-apa boleh. Okey. Selama ni tak ada masalah kesihatan lah. Tak adalah yang teruk-teruk. Ada teruk, bin tak teruk dia apa? Tak adalah yang merepek-repek, Contoh, tak ada. macam mimpi-mimpi. Contoh naik tempat bukit tinggi. Ataupun jatuh gaul, tempat seram-seram. Ataupun mimpi ular, mimpi anak susukan anak ke. Mimpi tak elok, contoh najis-najis ke. Itu contoh-contoh. Okey. Tak ada benda-benda tu, apa akak rasa. Contoh, jalan berat ke badan. Kadang tengok berat badan, saya badan besar. Tapi apabila kita buang saka, jalan ringan walaupun badan besar. Akak kenal saya kat mana? YouTube. YouTube. Berapa lama tengok YouTube saya? Baru semalam. Baru 2 hari semalam. semalam. Tapi kenapa akak datang sini? Tengoklah lama lagi. Tak nak tengoklah. Hebat Okey. kan? Best. Rasa macam kalau betul ada, nak buang lah. Okey. Bila akak tengok YouTube tu, akak yakin ke dengan ilmu saya ni? Okey. Pertama, Yakin. kita kupas bang ilmu saya kalau akak tengok itu YouTube apa pemurid apa anak murid saya, kita tak ada ruqyah. Tapi ramai yang kritikan tak ada ruqyah dah ni pusing. Tapi kenapa semua tertentang? Ini ilmu Allah. Jangan pertikaikan ilmu Allah. Ilmu Allah luas. Selagi kami di sini tak pakai khurafat syirik. Okey, daripada mula akak masuk sampai ke dalam pusat rawatan. Apa yang syirik, apa yang khurafat? Cuba jelaskan abang, akak, adik. Cuba tengok apa yang khurafat syirik di sini. Tak adalah. Tapi ramai kalau kat YouTube akak boleh baca kan. Ini semua pakai jin, pakai kadam. Tak terfikir pula. Ni saya kupaskan lah pasal apa saya tak nak ada akak balik. Aku dah pergi lah pakai jin. Jadi kita di sini contoh akak nak rawat, akak ataupun adik ataupun abang hanya berzikir dalam hati Allah. Tak pakai jin, pakai Allah akak kena sebut. Okey, bila kita di sini kita hanya syahadah bismillah tarik. Kita guna kebatinan. Kita tak pakai kadam. Okey. Macam abang tengok YouTube saya tak? Tengok. Ada like. Adik tengok. Adik belum. Adik belum tengok. Ada like. Dia belum tengok Ada lagi. share. Ada subscribe. Ada bunyi loceng. Tining. Ting-ting belum. Tengok dekat TV tak boleh nak like. Kita tengok kat handphone. Okey, di sini kita hanya guna kebatinan. Saya guna mukadimah. Pasal apa? Contohlah. Ada setengah-setengah pihak, kenapa tak pakai ruqyah? Betul tak? Tapi akak tengok love at the first sight je dah. Jatuh cinta datang sini dengan abang, dengan adik. Kenapa? Kenapa yakin lah, itu, yakin lah. kenapa Sebab yakin. 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 Ruqyah. Pernah tak kalau kita pergi tempat ruqyah, dia baca berjam-jam, tu setan tu cakap, kau baca pun salah bodoh. Pernah dengar tak bang? Okey, di sini kita tak guna ruqyah, kita hanya guna kebatinan, kita tarik benda tu dengan negatif dengan kuasa batin. Ruqyah kita dalam sini sebanyak 350,000 selama 5 minggu. Jadi sebati pada roh. Roh makan apa kak? Bukan shell out, bukan get out, bukan burger, bukan pizza. Roh makan zikir. Bukan makan tu. Contoh ni anak. Adik tak pernah tengok YouTube saja. Balik ni pergi like, share, subscribe. Okey, contoh. Umur apa dek? 14. Okey, contoh dia akan tanya dalam mind dah habis rawat yang tu ni, bu, kenapa Habib Adam tak ada baca apa ayat-ayat, tak ada apa pun. Kadang-kadang orang doubt about this lah kan. Macam saya tadi, kita zikir dalam hati, dah jadi makanan roh. Jadi kita tak payah baca apa pun, cuma syahadah, bismillah, tarik, hancurkan. Dia cakap hancurkan lagi, dia pening. Macam mana boleh bunuh setan? Semua kuasa Allah. Dengan nafas. Kekuatan manusia pada nafas bukan kudrat. Okey, contoh adik cakap nak ruqyah, contohlah.
Datuk alias Kazim kan? Ya kan? Apa dia sebut dalam YouTube dia? Bukan saya nak melihatkan tu sorry 12 kali kena sihir. Sedangkan dia tahfiz Al-Quran. Sedangkan dia punya Amalan dia. bukan amalan. Apa dia panggil dakwah dia. Dakwah. Ceramah. Live, radio, TV. Betul. Tapi orang balon dia 12 kali kena sihir. Dakwah saya hari-hari menentang sihir. Selama 27 tahun sampai hari ini, kenapa kena sihir? Tak ada ruqyah. Saya tak cakap ruqyah tak bagus. Itu pun ayat Quran. Balik pada hadis Al-Quran. Sebelum jadinya Nabi Allah Adam, apa supaya iblis pada Allah Ta'ala? Sebelum tu dia jadi apa? Malaikat. Dekat syurga, betul? Apabila dia tidak mau sembah Nabi Allah Adam, Allah laknatkan dia jadi iblis. Sedangkan dia lebih dakwah kat atas tu, lebih alim. Jadi bila dia laknatkan turun, dia janji pada Allah Ta'ala apa? Aku akan goda anak cucu Adam sampai akhir zaman. Apa Allah berfirman? Kau goda mana yang kau boleh. Dah. Jadi anak cucu dia semua boleh baca Quran tak? Sebab tu bila kita baca salah pun dia boleh cakap, kau baca pun salah bodoh. Jadi kena faham. Okey, jadi akak yang tujuan nak suruh tengoklah, scan lah ya. Bahasa orang putih scan lah. Bahasa Melayu tengok. Saya minta apa pengobatan jarak jauh untuk pulihkan dia. Sebab Nabi ni dalam hadis dan ayat dan masuk kes mahkamah pun. Betul kak? Apa barang bro? Dah sekarang dah pertengahan dah macam penghujung dah. Tapi boleh datang sama-sama kan? Itu Tak ada masalah pun tapi hati dah tak nak. tapi tak tahu. Dah tak nak dah. Dia berbelah. Tak dibelah dah. Okey. Dia macam ni. Kita kena percaya kadang-kadang. Kita kena percaya kadang-kadang pihak ketiga. Dia buat kita berpisah. Itu dia panggil ilmu pemisah. Yang ada tengok benci. Tiba-tiba benci. Kak anak berapa kak? 5. 5. Bayangkan anak 5 tiba-tiba nak minta cerai. Apa punca dia? Agak-agak lah. Tahu sendirilah. Takkan cinta tu terus boleh fade. Boleh pasang putih kan? Dia pasang fade tu pudar, padam. Tiba-tiba padam. Contoh, tiba 5 anak kat tengok, tak minat. Ada tak? Ada tak yang perempuan, tinggalkan rumah tangga, dengan baik baju, pum, cabut malam-malam. Ada tak? Pernah dengar tak? Betul? Jadi akak jangan jadi heran ataupun terkejut. Benda ni saya dah lali dah mual tengok macam-macam kes dah. Cuma saya tak tengok sarkis je. Jadi kat situ akak kena faham. Kalau akak sayangkan rumah tangga, akak sayangkan suami, lepas rawatan, zikir dalam hati, lawan. Ini ada pihak ketiga yang tak suka kamu bahagia. Dah. Kakak jangan tanya saya siapa. Nak tanya boleh. Solat istikharah 3 malam berturut-turut minta petunjuk. Ya Allah Tuhanku, beri aku petunjuk. Siapa yang aniaya rumah tangga aku? Jadi akak tergambar seorang tu, contoh BFF. Takkan dia kot baik pergi makan dengan aku, pergi shopping dengan aku. TNB. Tahu tak apa TNB? Elektrik. Trust nobody. Buat Imah, adik-beradik. Buat Imah, mak dengan anak. Tengok YouTube saya. Mak dengan anak bersih, anak bersih mak, mak bersih anak pun ada. Ini cakap betul. Why? Because of small matter. Kadang-kadang terlepas cakap. Bukan kita niat pun. Contoh teguran untuk membina. As long kita tegur bukan menghina. Kita kena terima lah, accept. Tapi manusia tidak boleh accept. Oh ini cakap aku ni. Macam Ustaz Kazim kena lah. Dia cerita dia umum. Ceramah dia betul. Tapi ada yang terasa korang ajak betul. Dia cakap aku ni. Sedangkan dia cakap pasal umum dalam Al-Quran, hadis. Tapi orang tak boleh terima hakikat. Jadi saya tak tahulah apa pucuk pakar pada akak dengan abang. Mungkin akak dengan abang dan anak ke nak nanti saya sebagai konsultan. Tapi free lah, konsultan free lah. Saya boleh nasihat untuk demi kebaikan. Pasal apa? Apabila seorang isteri minta cerai pada seorang suami, neraka jahanam tempat kamu. Tahu, anggur tapi buat.
Pernah tak dengar sabda Nabi Muhammad SAW bila dia naik ke langit, naik burak, langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Semua tingkatan langit semua dia nampak perempuan yang dalam neraka Jahannam. Betul? Tahu kan? Kenapa kamu lakukan? Mungkin dia bukan tuduh mungkin hasutan dalam kalbi. Dah contoh dah bercerai. Yang pihak ketiga tadi padan muka kau. Contoh abang jangan sensitif pula. Contoh ada pihak ketiga suka akak lah. Sweet talker, mother, ... Faham ayat betul? Tak faham It's better not to understand that word. Akak faham tu kan? Tak faham? Kadang-kadang orang nak rosakkan rumah tangga, dia janji akak sweet and honey. Tapi masa dah break, saya tak janji nak kahwin dengan awak. Tak awak. Tak awak. Contoh boyfriend lah kan. Kita boyfriend lah, saya janji saya akan belikan awak rumah besar, kereta apa adik nak belikan. Saya tak akan pukul bantai adik saya sayang sampai mati. Akak percaya ke ayat-ayat cinta tu kak? Tak. That is what sweet talker. TNB, trust nobody. Diri sendiri pun kita tak percaya kak. Betul? Betul. Hari ni cakap ini, besok cakap bukan belah otak hang. Nampak tak? So, ni part of consultation lah. Jadi akak kena fikir masak-masak, lepas rawatan, balik isyarat, minta petunjuk. Adakah saya ditunjuk oleh sesiapa? Contoh 3 malam bertunjuk nampak orang tu. Jangan tak percaya. Balik pada cerita Piramli. Apa cerita dia? Aku mimpi-mimpi muka kau. Aku mimpi-mimpi muka kau. Itu kiasan. Nampak? Sama juga cerita Piramli. Bujang lapuk. Pendekar bujang lapuk. Kamu 3 orang. Do, re, mi. Contohlah kan. Pergi jumpa pendekar Musta ni. Belajar. Lepas tu pendekar Musta cakap apa? Apa-apa kau jumpa cakap apa? Cuba. Betul? Ramli, kau duduk atas kubur. Aziz, kau masuk pergi buta. Soden, kau dalam rumah kosong. Itu kiasan. Ilmu Allah tidak ada tu semua. Mak cakap kena naik ke gunung betapa 1 bulan tak balik. Entah mana-mana dia corok, saya pun tak faham lah. Dia tak pernah buat benda-benda tu. Ilmu Allah hanya berzikir dalam hati. That's it. Jadilah ilmu. Nak ilmu ni boleh cuba, boleh zikir, cuba. Kalau tak percaya ilmu ni, akak boleh jumpa mana-mana dukun bomo pawang, kasih gambar saya, tengok YouTube saya, cuba sihir orang ni. Kalau dia boleh tembus saya, dia champion, bomo champion dalam dunia. Bomo dukun pawang yang pakai sihir ilmu hitam ni, semua pakai jin kadang-kadang. Kita pakai Allah. Dengan zikir-zikir tadi, 350,000 surah dalam ni. Cubalah. Kalau akak tengok baru first time kan, balik ni sambung. Tengok itu saya. Cakap bomo India, bomo Thailand, bomo orang asli, bomo Indonesia, bomo Melayu, apa pun. Semua saya tibai. Kita ada Allah. Yakin pun. Isteri saya ni selalu obsession. Akak kerja apa kak obsession kak? Ini jaga artis. Oh, bah ni sibuk. Anak saya ni berlakon. Tak. Tapi bagi saya, mak saya buat macam ni adalah sebab-sebabnya kan. Bukan mak saya tahu mak saya dah berpacar dengan mak saya. So saya kenal mak saya. Okey. Ni betul anak cakap, akak dengan abang kena terima Jangan jadikan satu pergaduhan ataupun perselisihan. Jadi ini kita nak huraian. Okey, akak dah cerita tadi sebab sikit. Jadi sekarang anak kita nak bercakap. Okey, cerita. Siapa nama adik? Tak apa, relax, cool, tarik nafas. Istighfar. Astagfirullahalazim. Kak cool, Kak relax adik. Saya pernah nampak tapi saya tak ingat kat mana. Nama Awak berlakon dengan anak-anak tu kan? Itulah. Apa nama awak? Nama Kristina. Kristina. Kristina Raisa. Kristina Aisyah binti Kamaru Azali. Kamarul. Okey, baik. Abang jangan kecil hati. Anak nak cerita, dia luahan anak Okey. Boleh kak saya jadi konsultan kak Boleh. Abang sama adik Kristina. Terus. Okey. Kita masuk YouTube tahu tak?
Izinkan ikhlas jangan ibu ayah kita Tak ada. artis kita masuk YouTube tapi Adam malulah kita orang ramai tahu. Dia jadi setiap yang hidup akan mati. Setiap yang bahagia akan derita. Tapi kalau boleh kita selamatkan, kita selamatkan. Tapi kalau dah takdir juga Allah sendiri tak boleh buat apa, saya pun tak boleh buat apa lah. Kita hanya dapat memperbaiki keadaan. Okey, Dek Kristina. Teruskan. Saya tak ada apa-apa lah nak cerita cuma. Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa nak cerita cuma macam tadi cakap maybe ada orang ketiga mak saya kan. Macam ada yang buat mak saya tu bagi saya tak terima lah sebab saya selama ni daripada 3 tahun mak saya jaga saya, mak saya tak kerja. Sebab jaga saya sebab saya pelakon kan. So mak saya jaga saya tahu semua isi hati dia. Okey. So bagi saya macam tak ada orang ketiga tu dalam hati dia. Okey, baik. Itu je nak cakap. Okey, itu saja. Baik. Dia pinjam mikrofon tak Dan abang pula isi luahan hati abang. Luahan. Tuan, saya datang ni tujuan sebab isteri saya dah tuntut cerai. So dalam proses mahkamah sekarang ni. Okey. So dah peringkat pertengahan dah. Dah lantik hakam 1. So bila tak selesai juga hakam 1 ni jadi hakam kedua. Kalau tak selesai juga benda tu bubarlah benda tu. Walaupun saya tak jatuhkan apa. Tapi saya mohon bantuan Datuk untuk pulihkan kalau ada apa yang Tujuan abang bawa akak, bawa anak sini untuk baik pulih keadaannya bro. Betul? Okey. Adik tadi cakap saya kenal ibu saya jaga saya sekian. Okey, Dek. Saya bagi awak satu question awak. Pihak ketiga kalau nak kasih awak porak-poranda awak tahu tak? Siapa tu? Tak tahu. Tak tahu. Orang main sihir awak tahu tak? Okay, contoh. Awak berlakon. Ni saya bagi contoh Kalau awak perasan sebagai artis, saya walaupun orang awam, saya mau follow TV ni. Ada tak orang artis ni glamour? Pok, kendali sakit mati. Kenapa? Lama. Kedua, nyanyi bagus, tiba-tiba suara hancur. Kenapa? Fikirlah sendiri. Tapi saya ada juga kena ganggu. Saya sebelum ni sekarang tak adalah, tapi sebelum ni tadi kata pasal mimpi kan. Saya selalu banyak kali juga mimpi jatuh bangunan tinggi. Okay. Lepas tu sebelum ni saya dah bagi tahu ibu dah, tapi sekarang buat masa sekarang tak ada lagi. Ada dengar orang jalan. Tapi tak ada siapa kat luar bilik. Ada ketuk tingkap, tapi rumah tingkat 2. Lepas tu ketuk pintu semua dah ada dah. Tapi sekarang tak ada pun, sekarang tak ada lah. Cuma nak check je lah. Okey, jadi macam mak yang cakap tadi, ni saya scan ada pihak ketiga yang buat supaya porak-poranda. Bila bercerai-berai, apa jadi pada anak? 5 anak kakak. Ini yang bongsu. Okey, ada lagi 4. Umur berapa kak? Okey, lepas tu okey. 21, 20, 14. Okey. Berapa orang dah kahwin? Seorang. Seorang yang sulung lah. yang nombor 2. Okey, baik. Contoh, porak-poranda ni kita tak tahu siapa. Macam kata tadi, adik pun boleh solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ya Tuanku, beri aku petunjuk. Betul tak keluarga aku dianiaya? Kalau ada, mohon padamu ya Allah, tunjukkan aku siapa dia. Hari ini tak dapat, esok tak dapat, lusa. InsyaAllah antara kamu akan nampak orang yang tak suka kamu bahagia. Jangan tak percaya dek. This is black magic. Okay, macam kamu cakap, mak jaga betul. Dia boleh kurung kamu 2 orang dalam sel pun, dalam apa cermin ke apa benda, sihir tetap boleh tembus. So, ibarat orang putih cakap, nothing is impossible. It's possible. So, betul mata zahir kamu jaga, tapi kalau sihir sampai, apa kamu nampak? Siapa yang ketuk pintu tingkap kamu? Siapa? Sedangkan kamu tingkat atas. Kat cermin atas kan orang ketuk kan. Takkan dia pakai tangga bomba. Tuk lari. Tengok tak ada apa pun. So this is something yang tapi ada dalam badan mak benda tu. Okay kak, kita berbual ni. Apa rasa dalam dak duk laju? Ke
ataupun rasa macam tak selesa? Saya yang nervous. Saya tenang aja. Ha. Saya panjang sebab jam saya datang. Tak ada rasa macam ada benda-benda pasangan. Saya tanda soal lah. Akak semua orang KL kan? KL kan ramai tukang rawat. Tak tahu. Ini bukan saya cakap nak menilai tak boleh datang balik, bukan. Perawat kan ramai di Kuala Lumpur, betul. Macam-macam kelas ada sana. Jadi kenapa pilih sini? Saya. Hebat. Akak jangan cakap hebat. Hebat Allah, bukan saya. Saya hanya Tertarik dengan cara perubatan tu menggunakan ayat-ayat Al-Quran semua. Kita tengok clear kan macam okey lah. Macam nak pergi je, nak pergi kan. Bawa je. Kamu tengok saya, nak laju kan? Harap jangan meracau lah kan? Pasal apa? Sekarang dah pukul 4. Kalau meracau sampai pukul 6, pukul 7, ingat tak penat kan? Kita daripada pagi tadi tengok video, oh hari-hari mengacau je. Okey, sama juga dengan anak akak, dengan abah di nyanyi orang. Itu yang dia kena ganggu. Okay? Jadi macam akak dia buat supaya burst. Tapi akak kena yakin apa yang saya cakap itulah kenyataan. Tapi kalau akak tak nak selamatkan rumah tangga akak, saya rasa sedih lah, pilu lah sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sama-sama Islam. Selagi kita boleh selamatkan rumah tangga, kita selamatkan. Jangan ikut emosi, ikut hati mati, ikut perasaan pingsan. Akak rasa I can survive my own. Contoh, bila dewasa kelak berumah tangga, dia akan berumah tangga, ada suami kan, dia nak duduk dengan ibu ke? Jangan duduk sendiri. Adik janganlah duduk, adik jangan kahwin dah sampai tua lah. Mana boleh ya? Ni contoh kan Jadi mereka ada pasangan masing-masing, mereka akan berhijrah ke rumah masing-masing. So who going to feed you? Akak jangan harap dia artis tak bagi ibu dia gini, anak-anak lain bagi. One fine day semua dah berumah tangga ni 5-5. Kita makin berumur tak? Betul bang kan? Who going to feed you? Apa-apa come back to husband. Apa-apa pun balik to wife. Maaf ni contoh. Orang kahwin lebih pada 1, 2 ke 3, so 4. Apabila hari tua, yang jaga nanti isteri tua, bukan isteri muda. Kebanyakan isteri muda akan lari. Dah tua tak apa nak baik dia cari lain. Kalau duduk sana apa-apa jaga dah repot. Lumpuh contoh. Contoh, kau jangan ambil serius. Okay. Kebanyakan. Okey. Dari satu bila bermadu. Nombor 1 buat nombor 2, nombor 2 buat nombor 3, nombor 3 buat begini. Tak habis-habis cerita ni. Pun ada. Jadi balik pada akak cerita, adik punya cerita, abang punya cerita pula. Selain pada tadi, dia minta gini-gini. Maaf ada ke abang main kayu tiga skandal tu? Nah, saya kena tanya lah. Saya mengakulah di sini dulu nak kata skandal tu tak tahu sebenarnya niat tu nak tolong. Okay. Tapi dia jadi berkawan. Kawan tak masa perhubungan tu isteri dapat tahu. So berlakulah pergaduhan dua semua kan. Tapi so saya patah balik lah. Apa yang saya buat tu kesilapan. So saya patah balik ke pangkal jalan. So saya tumpukan ke rumah tangga saya apa. Tapi macam isteri tu macam tak boleh terima apa yang berlaku. Contoh saya dah Berapa lama kes ni? Rasa dah hampir masuk 10 tahun benda tu. Tapi masih berungkit-ungkit sampailah sekarang. Saya dengan dia bila kat rumah tak sependapat, nak bergaduh je. Tak saluan lah. Tak saluan. Tapi bila dia session shooting, rasa rindu tu meluap-luap. Rindu dekat, sangat. Bila dekat ada je benda. macam benci. Kedap, tengok kedap. Sampai Ada tengok saya dah dekat hampir setahun, rasa dah hampir 8 bulan tak tidur sama. Okey, baik. Dah tak tidur. Kak, saya bukan nak set suami walaupun saya lelaki. In life, we can forgive, we cannot forget. Kak, berapa tahun kahwin? Tahu apa tahun ni, Pak? 2006 Berapa tahun dah? 16 tahun kan. Jadi bila kahwin yang itu lama, ibarat kita nak tubuhkan sebuah surau atau masjid.
makan masa. Kita nak robohkan sekelip mata. Betul? Gone in 60 second orang putih cakap. Habis. This thing happened 10 years ago, apa yang abang cakap lah. But you still keep in your heart. Tapi kalau akak betul maafkan abang, ikhlas daripada naluri. Sanubari daripada kalbu ataupun kalbi. Tapi akak tak boleh accept benda tu dia masih suspicious. Apa akak pergi ikut anak pergi syuting ke apa, ting. Ini mesti ada skandal lagi ni. Mesti ada skandal setan masuk. Tak sebenarnya kan. Jujur lah kan. Okey, pinjam ni balik. Tak apa kak, kita kongsi saya nak cuba selamatkan Jujurnya memang tak pernah rasa curiga setelah apa yang dia dah buat. Cuma setelah lelaki buat kita macam tu, apa usaha dia untuk dapatkan kita balik? Okay. Apa usaha dia untuk nak bagi kita percaya kat dia? Tapi sepanjang saya hidup sampai sekarang ni, tak ada rasa curiga pun. Saya tak ada, cuma seketika kalau nak buat apa sebab kadang memang itu tabiat kau. Cepat kesian kat orang, cepat nak tolong orang. Kalau kau setakat kawan, kan? Setakat kawan, boleh sayang ke? Boleh I love you ke? Kan? Kalau setakat nak tolong, tolonglah. Bagi tahu je dengan saya apa salahnya, kita tolong sama-sama. Kan? Bini orang masalahnya. Kita rasa kat rumah kau tak boleh bersayang-sayang. Kat luar kenapa boleh? Kenapa dengan anak-anak kau tak boleh bermesra berkasih sayang tu? Kenapa dengan orang luar boleh berkasih sayang tu kan? Tak adil lah untuk kita orang anak beranak kan. Saya tak fikir untuk diri saya. Sejak 10 tahun dulu sampai sekarang lah. Saya tak fikir untuk kepentingan sendiri. Sepanjang saya kahwin ni saya sabar sediam je. Dia nak buat apa ke kan. Sebab sekali kau dah hancurkan hilangkan kepercayaan tu, rasa macam apa kau buat untuk aku ni? Kan, selepas kau dah tak buat, apa usaha kau untuk ni? Takkan setiap kali saya kata nak cerai baru kau nak terhege-hege. Macam ni. Gitu. Sebab tu saya bagi dia peluang. Sebab dah pernah jatuh talak satu. Itu pun ada kes besar kan. Sebab tu saya tahan. Saya bagi dia ruang lagi sebab dia kata dia nak berubah. Kita bagilah ruang bagi Yan. Percaya lagi tu. Sebab kita tak nak lah, kita pun tak nak bercerai. Siapa nak bercerai? Kita bagi dia ruang, bagi dia berubah. Tapi apa usaha kau nak buat kita rasa macam dihargai. Jadi permainan lah. Macam bila nak cerai baru kau ni. Bila tak nak cerai, bila ni kau lupa pula. Sebulan dulu kau dah lupa kot apa yang kau cakap tu kan. Sebab itu dia ni baran. Sangat baran. Tapi dengan orang luar dia boleh lembut. Boleh cakap baik. Sebab itu anak-anak pun tak boleh terima sebenarnya. Anak-anak kalau ditanya 5-5, kalau dibawa 5-5, 5-5 cakap benda yang sama. Saya ada anak tiri, dia ada anak 2, saya ada anak 2, kahwin dapat dia. Rasanya hubungan tu, bagi saya cakap dulu, hubungan dengan anak-anak pun tak baik. Walaupun saya dah cuba nak satukan, tapi dengan sikap baran dia, sikap yang macam dah tak boleh nak terima kan. Saya pun dah tak boleh nak buat apa. Usaha saya dah habis. Saya kata saya dah sampai anak yang perempuan dia kahwin, saya kata lepas ni last. Saya memang tekad, ni last. Amalia kahwin je, saya habis je majlis. Saya memang nekat saya bagi tahu semua anak-anak saya. Saya nak bercerai dengan Abah sebab Abah memang tak reti nak jaga hati ibu. Bagi saya dia memang selfish, memang pentingkan diri sendiri. Kau nak saya tak boleh fikir kalau saya dicerita banyak. Lepas tu buka aib lagi. Saya tak cakap saya tak percaya saya kena ni, percaya, tapi naluri 100% ini disebabkan sikap. Kan, sikap. Dia ajak saya berubat, saya pergi, bukan saya tak nak pergi. Saya yakin dengan diri saya. Bukan saya tak percaya saya kena buat ke, percaya. Kalau betul ada tu betul, memang ada. Mungkin, tapi kalau tak disebabkan sikap awak, kalau awak baik, kalau awak macam okey, hati kita okey, perempuan kan, okey je, tak ada sebab saya nak bercerai, suka-suka kan. Jadi macam dah tak boleh dah. Sebab itu saya kata dah cukup lah. Walaupun jumpa saya hari ni pun tak boleh. Biar nak buang-buang, tapi biarlah awak nak kolam depan tu. nak carilah yang mungkin yang boleh dia rasa. Tutuplah. Kasih buka kan. Anak-anak pun tak nak dah. Rasanya anak saya rasa tahu, tapi rasa macam
anak pun tak sanggup nak tengok mak dia macam ni. Sampai bila ibu kan? Sampai bila? Cukup dah kan. Kalau betul abah sayang ibu, apa abah buat ni? Okey. Saya dah faham cerita senario dia. Abang sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kepada anak. Berarti akak dengan abang anak ni satu lah, betul? Saya rasa it's never too late. Okay, whatever apa pun, nak si budaya, tak nak si budaya. Okay, maka dengan abang dah 16 tahun rumah tangga. Kenapa 10 years ago this thing happen cannot change? Saya bukan nak sidekan isteri pula. Ini kita ambil, saya orang tengah. Saya neutral, lampu kuning, lampu hijau, lampu merah. Saya tak ada side, nak langgar trafik ke, tak ada. Saya neutral. Tujuan kamu datang sini untuk mendapat rawatan dan juga saya tambahkan consultation. Ini free. Kenapa dah 10 tahun tak nak berubah? Kalau betul sayangkan anak dan isteri, kenapa? Wind of change. Kat slipper boleh sejuknya kan? Boleh Kak. Sejuk. Sini memang saya tak boleh panas kat aircon saya. Dua ni 5 horsepower. Memang saya panas kat sebenarnya. Oh iyalah. Pasal lawan setan Jinnya banyak. Bukan saya nak menidakkan abang ataupun nak ini. Kenapa tak nak berubah? Dah tahu suami isteri sayang. Tapi macam abang cakap tadi lah, kat luar loving, rindu sangat. Balik macam Tom and Jerry. Tadi kucing anjing bunyi kasar lah kan. Tom and Jerry, awet kelakar sikit kan. Kenapa tak satu Tom and Jerry sampai hari ini? Okay, mungkin part of it, dua-dua kena ilmu pemisah. So, saya tak nak tuding jari siapa, tapi dalam cerita ni saya rasa akak pun tahu, adik pun tahu, saya rasa dia pun tahu. Okay, ada orang yang ketiga buat kamu gini supaya dapat dia. Akak tak ada, tapi pada dia. Okay, ada orang buat gini supaya lupakan akak dengan anak, dia ambil. Aku menang, aku dapat dia. Maaf cakap. Let's say dia dapat abang, sikap tak ubah lagi, the song remain the same. Sana pula kena kencing. Bak kata putih, no ending story. Betul tak bang? Whatever it is, you have to change your life from better to the best. Itu saja. Cakap-cakap, dia jangan balik gaduh pula. Jadi apa ni luahan isteri, luahan anak, luahan abang semua dah dengar. Saksi oleh YouTuber saya, peminat-peminat akak, adik pun ada, peminat abang, peminat akak. So, saya rasa sedih lah bila begini terjadi. Saya banyak konsultan orang, tapi Alhamdulillah yang ada suami isteri, balik cakap, pergi peluk, jalan pimpin tangan sampai keluar. Minta maaf antara satu sama lain lah. Suami cium tangan isteri, isteri cium tangan suami. Kalau cium bibir ke, cium mulut ke, your couple, sah kan? So nak malu apa? Okay. Bukan dalam YouTube lah kan. Keluar tu peluk, jalan pimpin tangan. Flashback kata orang, buang mikro, ambil agenda. Jadi abang punya soalan, dah dengar sendiri, akak rasa kecewa pasal first, your hot temper. Apa yang akak cakap, abang dah janji 2 bulan lepas masih tak kotakan hari ini. Tapi akak tak bikin surat bertulis Okay, saksi you has a children, have a child, suruh mak ayah buat satu surat. Confession surat. Saya nama abang Kamarul apa benda lah, IC number bla bla bla. Saya berjanji tidak akan mensia-siakan isteri saya gini. Jadi mahkamah laku tak ni? Siapa dia sign? Awak sign, anak saksi. Confession. Jadi dia cakap tidak, saya tak pernah gini, saya tak pernah. Ni apa? Hitam putih. Pergi ke LHDN, taruh RM10 mati stamp, mengesahkan. Tak payah panggil. Oh tidak. Ini orang punya rice bowl kan. Jadi itu satu cara. Jadi compassion pada abang tak kota, abang janji pada isteri dan anak. Termasuk anak abang ni ada 2, anak akak ada 2. Ni walaupun anak tiri kita anggap anak sendiri, betul. Ni anak kandung sendiri. Jadi kat rumah dengan adik-adik lain okey. Thumbs up bro.
Kenapa abang kecewakan? Hancur dan remukkan isteri bang. Dan sebenarnya benda tu berlaku masa anak kecil-kecil. Anak dah habis sekolah, dah 20 lebih. Boleh saya ni enggak? Akak ke? Ni akak boleh cakap. Ni kes mak dan ayah kan. Ayah dan ibu. Saya pun tak tahu kadang penhabaran saya tu di mana kan. Mungkin cara teguran, cara cakap, percakapan saya tu macam kasar, tapi sebenarnya tak sampai pun saya ke situ. Contoh masa anak-anak sekolah tu, umur baru tingkatan apa yang berlaku kesilapan anak-anak tu, saya tegur kan. Tegur, kau buat ni, tapi dah bila benda berulang tu macam kita maki hamun jadinya. So itu yang maksud isteri saya tu, saya ni penhabaran apa semua bagai kan. Tapi itulah bila anak dah membesar tu, perubahan tu nampak. So tapi perhubungan dengan anak tiri tu tak rapat. Jadi anak-anak tu macam berdendam dengan saya sebab kecil-kecil dia saya maki dia, marah dia. So bila dia besar, usia dia macam jauh besar dengan saya. Saya pun tak tahu sama ada isteri saya bernasihat ke anak dia ke untuk menghormati sebagai seorang ayah. Apa yang saya lakukan tu, berlaku tu memang seorang ayah kan. Tapi sebenarnya seorang ayah tu walaupun anak tiri, saya anggap anak juga. Tapi isteri tu tidak dapat menerima cara saya sampai ke hari ni pun. Tadi dia cakap saya ni penhabaran. Saya duk fikirkan penhabaran macam mana saya ni kan. Anak, adik-adik. Nak mic ke? Okay. Nak mic ke? Okey, Christina, saya tahu Anak bila ayah cakap, dia pun tak sedar sama ada cara penyampaian dia, penyakapan dia pada ibu, pada anak-anak tiri kasar ke tidak ke. What is the point of view? You nampak sendiri how your father educate them. Entahlah. Tak educate kot, dia macam macam mana cakap saya kalau saya tengok pun saya sampai menggigil takut. Jadi ni takut Kerana apa? takut kerana jeritan tu, tangan tu dia jadi macam Fobia lah. takut nak buat apa-apa. Sampai bila satu tahap bila dah besar selalu tengok, bila marah sikit je kita dah mula takut. Kita tak boleh dengar jeritan, kita tak boleh dengar benda yang kuat, hentak kuat. Saya dengan mak saya tak boleh dengar benda hentak kuat. Rasa macam abang saya kenapa? Abang saya kena pukul ke? Abang saya kena apa ke? Jadi macam tu, jadi fobia. Padahal saya tak kena apa-apa pun sebab ni lah kan. Dia jadi macam satu fobia lah, fobia kepada jeritan ataupun benda-benda Tak payah buka kasar. grill je. Dia balik buka grill je. Kita orang macam wah, macam ada singa nak dah balik. macam, Dia macam bukan tu lah. bukan takut, tapi macam dah tak respect dia macam 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 tu ada. Tu kadang saya bila cakap dengan isteri tu, macam kenapa awak jerit cakap mana saya? Itu kan. Saya kata jerit tak, macam mana bahasa ni? dia macam indah benar. Dia punya bahasa tu macam wah, Orang putih panggil bugger word lah. tak boleh diterimakan. Macam tak ada apa kot dia cakap. Kalau tak boleh. Dia kalau kenapa dengan orang lain boleh? Kenapa dengan orang lain kau boleh kontrol? Kenapa dengan orang lain kau tak angkat tangan? Abang saya, anak ibu, 2 orang kalau buka puasa tak boleh semeja. Kita tak boleh makan sama. Maksudnya akak tak boleh makan bersama Bukan. dengan Tak boleh duduk sama. Kita orang boleh, anak ibu Kita tak orang boleh. adik-beradik dia orang walaupun adik tiri. Kita orang rapat mesra lah. Tak ada tapi masalah dua puasa pun. tak boleh makan sama-sama. Bila ada abah, dia orang macam tarik diri takut. lah. Abang pun takkan naknya duduk semeja. Kalau balik kampung kan takkan satu kereta. Jadi bertahun-tahun dah dia pun tak balik kampung. Macam ni dia nak beli kereta api lah. Lepas duduk belakang, duduk tengah. Rasanya dia pun dah tak nak balik kampung dengan Kampung akak kat mana? Sungai besar. Sungai Besar je. Selangor lah. Kampung abang kat mana? Depan. Sama depan je. Balik kampung. Ketuk botol kata sudah pun teng itu dah dengar dah. Tak boleh. Mungkin macam saya dah tak boleh. Macam ni dah cuba. Bukan tak cuba kan. Saya cakap dengan anak-anak pun biar abang nak cakap apa, biar abang nak pukul ke, biar apa. Satu dia minta. Jangan melawan. Saya memang pesan anak saya walaupun dia dah besar sekarang. Kalau ikutkan memang dah, kalau sekali lagi jadi, kalau abang ni merepek, memang orang boleh tibai abang. Tapi saya minta satu je kat anak. Apa pun abang cakap, apa pun abang buat, kita diam je. Jangan melawan. Itu memang bapak, memang macam tu, dia orang tua. Macam mana kau tak salah, kau salah, kau tak salah.
biar je lah. Biarlah abang nak buat apa pun. Kan. Rasa macam cakap pun tak guna, tak cakap pun tak dapat apa dah. Diam je, kita diam je. Sebab sampai tahap yang dia pukul anak saya, berdarah pakai cota, saya buat report polis. Itu yang saya itu pun saya dah bagi peluang. Itulah saya time tu saya bercerai sebab saya kan. Kau gila ke kan? Nak pukul anak orang kan. Dia bagi dia. Mak kau bagi tak ada mikrofon. Okey. Tak boleh lah macam. Kalau kau baran sekali, kau marah sekalipun kan. Apa pun masalahnya kan. Tak perlu nak pukul. Kan? Ya betul lah. Tak perlu lah kau nak pukul. Pukul pakai tangan boleh lah. Lebih bukan darah daging lagi. Tu yang Kalau sebab dia dendam salah ni, pun, Bang. kalau pun salah sekalipun, Hmm. kau pukul lah pakai tangan, pukul lah. Kan aku pun pernah pukul anak kau. Sebab nak mengajar kan. Aku pun pernah tarik rambut anak kau. Kan. Tapi ada ke sampai berdarah? Sampai luka kan. Sebab itu anak-anak dendam. Kau babi sial semua. Kau sebut juga. Kita tak buatlah senang kita lah. kita tak boleh dengar. Kita macam nak marah tak boleh, nak macam wah, dendam benda tu budak daripada budak sampai besar, benda tu berulang-ulang. Rasa macam rasanya arwah mak dia Ya, pun tahu dia dia memang mengiang-iang lah. dia pun baran. Adik-beradik dia pun tahu dia memang baran. Tapi dia macam aku barantang mana Kenapa dia tak boleh fikir dia barantang mana? Dia baran apa? Kan? Dia pun macam pelik soalan dia. Ataupun baran dia lose control. I lose control. Ya. Dia Memang barang saya tu barantang mana? kadang kita saya marah kan. Sampai anak tu kadang yang saya marah betul lah tu, yang jadi kena pukul tu. Engkau siapa? Dia tanya persoalan saya siapa. Walau saya menjaga dia tu dari umur Kecil 4 lah. tahun. Belum sekolah lagi. Tapi bila ada satu masa stern tu dia cakap macam tu, itu yang berlaku yang macam tu, tak boleh nak terima saya kan. Dia persoalkan saya, siapa saya kan. Tapi bagi saya, walaupun apa yang terjadi, kalau anak-anak tu saya tak ada apa sebenarnya, tapi nak memulakan tu takkan saya nak sujud kat kaki dia pula. Sepatutnya anak-anak tu jumpa kan, walaupun ibu dia macam Tak, mana sebelum nak dia buat. ada sikap macam ni tau. Anak tak ambil tahu hal aku tak. Saya, anak-anak saya tak cari saya. Tapi saya cari anak-anak saya. Hafiz cuti bila? Adik cuti bila, jom keluar. Saya jenis macam tu. Budak. Concern lah. Sebab budak-budak memang dia, remaja dia ingat mak ke? Tak, dia memang enjoy naik kereta ke apa ke. Kita pun pernah muda, kita faham. Tapi saya jenis cari anak. Cari kan. Naluri seorang ibu lah. Kan saya tak pernah cakap anak tak ingat aku lantak dia. Saya tak ada nak cakap macam tu. Saya tak ada cakap kau tak mulakan, aku tak nak mulakan. Tak kan. Saya tak ada macam tu. Saya sampai mati kira anak dah kahwin ke, kita dengan anak-anak kita nak berkasih sayang tu. Saya takkan boleh kemesraan tu takkan boleh pisah. Kan, dorang ingat tak ingat saya tu kemudian cerita. Tapi saya selagi ada ni, itulah saya. Tapi bila husband dah tak boleh nak dengan anak-anak dah tak boleh. Macam mana saya nak hidup dengan dia? Lebih baik saya hidup seorang. Saya memang sumpah sampai mati. Kalau ustaz boleh scan, saya memang tak ada siapa-siapa. Saya ada anak-anak saya. Memang saya sayang anak-anak saya. Apa yang saya buat ni memang untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya. Biarlah saya bahagia dengan anak-anak. Saya memang, kita orang memang happy. Happy sangat dengan anak. Rasa macam kalau Itu maksud anak abang tak? dengan anak dia, cuma yang perempuan tu macam memang ada perselisihan faham. Saya dah cuba dah okey. Cuma bila dia kahwin ni ada perselisihan faham lagi. Saya kata sudahlah. Saya pun dah penat. Saya kata tanggungjawab saya dia dah kahwin. Dia rasa macam mana satu hari rasa satu hari nanti apa yang saya rasa. Dia rasalah. Tapi alhamdulillah semuanya okey. Anak dia pun sayang saya daripada mak dia. Saya boleh putus jari, memang dia sayang saya daripada mak dia. Tak ada dendam pun. Saya pun tak ada dendam apa. Cuma saya bukan dendam lah dengan abang, macam tolonglah jangan kubung ego kau kan. Sudahlah kan. Selepas rawatan ni tiga-tiga contoh Akak jangan ego dengan saya pula. Relax lah bro. Okay, contoh saya faham abangnya ni apa yang ada dalam diri dia, saka dia, ego. Kalau tak tengok YouTube saya, banyak saya sebut orang yang ego tinggi ni, saka dia terlalu tinggi. Tak elok lah senang cerita lah saka dia. Tapi kadang-kadang kita tak sadar apa yang kita boleh tinggal. Rasa kita ni betul,
Tapi sebenarnya orang yang tengok ni tak betul. Tapi dia rasa betul. Ini cara aku, kau kena ikut cara aku. You are wrong. Okay? Tapi dia tak boleh buat, tak boleh ubah sebab apa? Saka kontrol dia. Okay? Ni saya baca. So kalau nak side ni saya baca pasal apa kita pusat rawatan, kita tahu kita dah jumpa macam-macam. Yang ada saka relax cool. Dia tak tahu je. Tapi tarik buang tenang keluar. Ada saka yang mengacau. Mahu, aku jaga dia, aku pun jaga dia daripada kecil, aku tak nak keluar, aku sayang dia. Itu yang lihat. Okay? Jadi apa cerita abang ni cakap pun daripada kecil tak kenal apa. Tinggal sejiran kan. Nenek dia pun cakap dia ni memang panas-paran, berarti kenapa bila pergi berubat tak buang saka? Matikan saka. Okey, sama juga yang cakap tadi. Ustaz. Okey, jadi contoh saya lah. Karakter saya dulu macam ni kak. Serius. Umur berapa? 14 Saya umur 10 tahun time sekolah, saya suka pukul orang. Saya suka tolong orang. Gaduh je saya turun. Jiwa kental. Tahu? Saya tolong bukan kira Melayu ke India ke Cina, tak ada. Cakap dia kena pukul saya turun. Mana orang dia? Jangan pantai. Day by day. Tapi saya jenis loving je lah. Jadi kita bukan gangster pukul orang saja, tidak. Dia suka tolong orang. Tapi saya memang panas-paran. Tak boleh dengar. Petik je. Siapa pukul, datang dia saya pergi. Itu terjadi di Singapura. Saya besar. Saya bukan Malaysian. Saya Singaporean. Tapi saya dilahirkan di Masjid Tanah Melaka. Saya dibesarkan di Singapura. Until today, saya masih IC Singapore. Saya dah mohon warga negara. Jangan tanya saya kenapa tak mohon. Dah 30 tahun dah ada muak dah. Dah malas dah. Saya tak pernah kecil hati. Saya berbesar hati. Berarti saya anggap Allah tak izinkan. Belum jodoh saya dengan warga negara Malaysia. Okay? Walaupun Pak Imam saya mati sekalipun, saya masih bersyukur kerana saya dapat 5 anak saya warga negara Malaysia, 3 anak saya warga negara Singapura, isteri saya 2 warga negara Malaysia. Tak ada sini. Yang kecil dia dah keluar tadi. Satu kat ada, semua okey lah, cantik. Tak ada masalah. Jadi balik pada perangai abang ni, bila buat rawatan kenapa tak bunuh saka dia keluar? Pertama, buangkan ego dia. Bila ego dia dah lama buang, dia akan cool. Lama-lama dia akan pelan, dia akan berubah. Macam saya lah Sampai bila saya nak jadi yang gitu? Kita sampai ni saya cerita, saya selit saya punya riwayat hidup. Saya memang macam itu dulu kecil, sampai ke besar, aku tolong orang. Sampai hari ini pun saya suka tolong orang. Mak cakap, apa yang saya buat ni pun dakwah pada masyarakat. Sedangkan ini paling bahaya. Dakwah saya menentang sihir. Okay? Tapi saya tetap berterapi, gaduh-gaduh. Dia dah malas lah. Tapi kalau orang nak ajak gaduh, tak ada masalah. Dulu saya bikers. Saya race motor pasir gudang tu, track. Syah Alam 713 semua Kita main race motor semua. Geng-geng motor biker ke KL banyak ramai. Pada bikers KL, mana kenal saya? Saya dulu bukan Tabik Adam. Kamu kenal saya? Adam Gaung. Singapura orang panggil saya Adam Gaung. Mana kenal saya bikers? Tapi saya dah cuci tangan. Superbike ada, Goldwing ada, semua main bike. Saya cuci tangan pasal apa? Saya bila dah ubah kepada pusat rawatan, tak ada masa nak ride. Bila ride faham dah. Bro, ini kita buat. Okey, balik sah. Room hilang, betul? 3 pagi tak balik. Room. Tapi siapa nak lagi pusat rawatan? Yang pusat rawatan pula, maaf sakit-sakit nak jumpa Tabik Adam. Anak murid tak nak. Apa spesialnya Tabik Adam? Anak murid ilmu sama je. Tapi nak Tabik Adam. Teringin sangat nak jumpa. Macam-macam Terengganu lah, Perlis lah, Ratu Malaysia lah, senang cerita lah. Tabik Adam ada satu. Jadi kena faham. Apabila nak jumpa Tabik Adam, kena tunggu giliran. Bila cerita macam ni. Okay, tadi kita masuk dia berapa? 3 lebih. Okay, sekarang hampir pukul 5. Berapa lama dah? Nampak tak? Tak sedar. Tak sedar kan? Tapi kadang orang kat luar yang tunggu tadi. Betul. Bila nak panggil? Takkan saya nak lebih kurang, okay, dah kat balik lah. Ini hajat seseorang, niat seseorang, kita kena layan. Macam kat tadi, para tamu harus dilayan, lalat harus dijauhkan. Jadi balik pada cerita ni, okay, contohlah lepas rawatan 3-3, misal kata Allah lah coolkan masing-masing punya diri, terserah pada akak dan abang dengan anak.
Ataupun anak-anak tu rawat, boleh ikat simpul kasih, ya. Okey. Ataupun nak buat simpul kasih sendiri boleh. Abang ke, akak ke, tapi kena berubah. Okay. You as a man, you have to change your lifestyle. You have to change your attitude. Kita ibarat tak sedar kesilapan kita, melainkan kita tengok cermin, ask yourself, who are you? Ataupun Jackie Chan, who am I? Tanya diri sendiri, di mana kesilapan kita? Kita pernah berbohong, tapi cermin tidak pernah berbohong. Betul tak? So, every day tengok cermin. Bangun pagi ke, bila tengok cermin tanya, siapa aku? Kenapa aku jadi gini? Kenapa aku tak nak buat sikap? Umur berapa sekarang? 52. Ni bukan dah tua dah ni. Sorry. Okay. Dah 50 lebih bang. Attitude daripada kecil betul. Tak pernah terfikir ke aku nak berubah? Saya heavy smoker tak dulu. Saya boleh berubah bang. 2 bungkus rokok Marlboro 100 tu, saya boleh berubah. Saya boleh buang. Awal itu. Nak si budaya, tak nak si budaya. Bayangkan, saya minat motor. Saya boleh buang tebiat motor saya. Taruh. Rumah saya cakap, belilah motor lagi. Saya kata senang je. Aku tak ada bangun suka. Kejap-kejap aku hilang. Pasal geng motor faham lah kan. Bro, breakfast mana? Terengganu. Okay, jom. Hilang. Besok mana? Kelantan. Hilang. Jadi saya dah, bukan tobat lah. Cilangan tak mau boot saya kasih orang, jaket saya, semua suit-suit saya lah. Baik, abang. Kita boleh berubah sendiri. Bukan isteri, bukan anak. Bukan mak, bukan ayah. Diri sendiri nak berubah. Tengok cermin tanya, bila aku nak berubah? Bila aku nak, maaf cakap lah. Kita jangan ikut sikap kita. Contoh, sekarang 52. Lagi 10 tahun, 62. Pun perangai sama juga. Sampai 72, sama juga perangai. Kalau anak mau makin besar kan, go to hell, maaf cakap. Kita makin kerepot, makin dah tak kuat, siapa nak jaga? Semua anak yang membenci, isteri membenci. Kita kena fikir future Pak. Macam Dr. Mahathir Mohamad fikir 10 years ahead, 20 years ahead. That is our lifestyle. Kita kena fikir sekarang berasa kuat. Another 10 years, maaf cakap, Allah takkan tunggu 10 years lah, scrape mata, lumpuh. What you going to do? Anak tak suka, isteri tak suka. Who going to look after you? Rumah tu boleh bayar bulan-bulan. Adik-beradik, siapa 1 bulan 2 bulan orang berjaga? Lepas tu bye-bye. Ini cakap betul. Tak semua jiwa manusia sama. Ibarat jari, kita ada 5, tak semua sama panjang. Sama juga tiap jari Allah jadikan berbilion, semua tak sama. Yang boleh berubah, isi. Tanya di sini, who am I? Who are you? Kalau abang tak nak buat perubahan, saya tak kena apa, saya boleh buanglah saka-saka semua ni, tapi tetap kena. Pasal dah 52 tahun, saka ni dah duduk dalam badan dia, ego dia macam gitu, terlalu tinggi. Okay? Jadi bila buang hari ni, contoh, you kena istighfar. Astagfirullahaladzim, cool. Kalau satu jadi air, satu jadi api, okey lagi. Kalau dia jadi satu api, satu minyak, rumah apa hangur rentung. Saya dah tak ada istilah nak cakap. Sampai tahap tak ada nak cakap apa-apa dah. Sampai happy je lah. Happy go lucky happy je lah. Aku nak jadi langkah kau lah. Janji saya dengan anak. Itu satu. Betul. Misal katalah akak aku boycott lah. Kita jangan layan lah. Pindah lari tinggalkan sebab dengan tengok dah jadi miong lah. Sayang, anakku. Kena pula anakku Zazali, mampus kau. Ubah dah Pak. 52 years old. Macam apa kakak tadi, apa yang abang kenal, I love you adalah isteri orang. It's a sin. Misal katalah, saya bukan duduk sekarang suami dia dapat tahu, dia hantar orang. Apa abang rasa? Saya pernah jumpa depan mata, di kat Singapura lah kat sini, seorang abang ipar saya lah dulu. Main kali 3 dengan bini orang kena pukul, masuk hospital, habis patah-patah ni. Orang tak gangster. Habis. Alas mampus, mati. Ini tak ada lagi kan? Alhamdulillah. Saya kata dia find out
Ataupun contoh, isteri kayu main tiga, isteri main kayu tiga. How you feel? Remuk tak? Sebab tu bila kita tengok cermin, tanya diri sendiri. Kalau aku buat gini, kalau isteri aku buat, apa aku rasa? Kalau anak aku kena buat dengan orang, apa aku rasa? Tapi tak fikir tu semua. You tahu, macam akak cakap lah, happy go lucky. Born to be wild. Pernah dengar lagu tu kan? Saya banyak pada kiasan-kiasan lagu. Itu semua ada makna. Kalau kamu tengok YouTube saya banyak seluruh lagu-lagu. Dia nak ambil hati kamu. Mana ada perawatan saya kak? Saya suka advice. Kita nak patch up balik. Mungkin akak selepas jumpa saya nanti lepas rawat, insyaAllah lah. Mohon-mohon pada Allah. Saya doakan kamu bertiga dengan anak yang 5 tadi semua. Back to one family. Kita dah nak merdeka 31 bulan. Merdeka. Ubah. Bisa katalah dengan izin Allah, berubahlah semua tanggup, duduk semeja. Tak boleh pun kena paksa anak akak, anak abang dengan Kesina duduk semeja. Ni cerita saya contoh bagi kiasan, bagi contoh. Duduk, maaf. Walaupun kamu sebagai ayah tiri, sebagai ibu sekalipun, minta maaf semua. Bukan daripada anak kena mula, no. Throw away your ego. You mulakan bang. Ayah minta maaf, cium peluk. Walaupun perempuan dah besar pun peluk cium. Kata sini. Okay, minta maaf with your sincere heart, with your tears. Tak nak tears pun, minta maaf. Okay, satu. Sama juga akak, round table, minta maaf semua, duduk semeja. Akak masak, jangan pakai pinggan. Pakai dulang. Ingat tak zaman dulu, nenek moyang kita kulit kahwin pakai dulang kan? Okay, duduk kasih dulang. Tak pakai meja, duduk kat lantai. Pakai tikar mengkuang ke, tikar apa, kapet ke, taruh plastik ke. Okay, ataupun nak pakai shell out lah, tak ada dulang. Rumah moden semua rumah taman kan? Tak ada dulang, contohlah. Tak ada dulang. Pakai plastik shell out, duduk, semua duduk keliling bulat. You as a father, suap isteri. You suap anak satu persatu. Lepas tu isteri pula suap suami, suap anak satu persatu. So anak yang sulung, suap yang mak dan ayah, suap yang adik-beradik. Rotate lah. Saya 100% give you assurance, semua akan tears. Tears in my eyes. Kak, saya cerita ni untuk kebaikan kak. Saya sedih tak kak? Macam mana ya? Sedangkan ini bukan masalah saya, tapi saya sebagai perawat, I feel sad. Kita dah cuba, macam mana? Lepas It's never too late, lepas rawatan ni, kita pulanglah tengok macam mana keadaan kan. Okay. Sebab saya sebagai perempuan, saya sebagai betul, ibu, saya tak nak, tak nak dah macam mana? Aku nak bahagia dulu dengan anak-anak kan. Saya tak apa, aku tak ada lelaki. Memang saya bukan jenis lelaki. Okey, wak lah. Nak WhatsApp lelaki pun tak ada. Tak ada kawan lelaki. Okay. Saya bukan jenis yang macam tu. Okay, contohlah ni kita ambil iktibar yang baik, sempurna. Hari ni hari Selasa ke Rabu? Rabu hari ni 17. Cantik tanggal 17. Kenapa cakap tanggal 17 cantik? 17 rakaat. Ambil iktibar 17 rakaat ni adalah hari nostalgia kamu untuk berubah. Misal kata terjadinya kebaikan. Saya bersyukur. Saya sedih tau kan? Mana jumpa perawat sedih jumpa. Cakap tadi balik kumpul anak-anak. Kalau boleh bawa anak-anak untuk pasal saya biar kau konsult. Biar dia buka depan minda. Mungkin kamu belum dah pernah rasa dulu berpisah seorang ibu dan anak dan ayah. Apa kita rasa? Bila anak hanyut pula jadi apa? KL is not a good town dah. Cakap saya tahu. Akak pernah pergi Singapura? Dah lama dah tak pergi. Kecil lagi. Okay. Kalau akak besar kat sana, akak tahu KL dengan Singapura lagi worse Singapura daripada KL. Orang pergi Singapura? Saya Singaporean. Saya dibesar berpuluh tahun sampai saya nak fed up dekat Singapura. Why? Saya tak mau pijak Singapura.
Saya kahwin umur saya 21 tahun. Mak bapak saya balik sini, saya lelaki. Ini kalau aku teruskan aku akan hanyut. Tahu hanyut? Sana heboh bang, maaf cakap saya tak ada majlis agama Islam tak. Dia ada tapi dia don't be bothered. Misal kata kita heboh sana sini, kita boleh romen-romen jalan-jalan peluk-peluk tak ada masalah. Sini boleh. Sana boleh. I'm telling you, jom pergi sana. Oh, tumbuk apa? Okay. It's a free. No need to say lah. Kau tak percaya, bawa pergi family jalan-jalan. Kalau abang kerja apa sekarang? Ya, pengawasan. Okey. Ambil cuti 1 hari pergi Singapura. Ataupun pergilah mana-mana bawa family. Saya tak tahulah abang punya cara macam mana. Cara saya, kalau tengok dalam Facebook saya, ke YouTube saya, every 3 months saya akan bawa holiday family saya pergi. Last this year lah, bulan 3 saya pergi umrah. Satu family saya bawa 11 orang. Dengan mak mentua saya sekali semua saya bawa. Bulan 6 hari kita pergi Indonesia. Jakarta. Sekarang 7 Kamali semua saya bawa. Ini bulan 9 ke Bingsu. Every 3 months saya bawa. Sebab apa saya kat sini, maaf saya tak ada masa dengan anak bini saya kat sana. Makan ke saya makan kat sini tak? Sebab apa? Nak bagi customer pesakit-pesakit lagi. Sebab apa? Kalau saya dah makan kat rumah, kejap-kejap nanti. Okay. Jadi saya keluar, saya balik solat, saya rehat kejap. Tapi kan tak penat ke? Pada pagi sampai ke petang. Okay. Saya bawa keluar. So, kumpul duit. Saya rasa PF pun dah boleh keluar dah ni. Okay. Duduk, bincang anak-anak. Ayah nak bawa ke holiday. Kita nak pergi mana? Ataupun abang dengan akak pergi honeymoon. Anak dah besar kan? You can look your own good self kan? Tak boleh. Kau ajak kita kacau daun dia. Tak boleh pisah ni kita. Contoh, bawa Boleh isteri pisah ni dengan dia. pergi holiday. Tak mau jauh lah. Contoh abang cakap saya ada bajet. Pergi Jakarta, Phuket ke. Naik flight lah, jangan naik kereta penat badan. Flight dah 3 hari ke 4 hari. Forget then you sembang lah apa kau nak sembang kan. Balik loving balik. Dia panggil anak-anak lah. Itu dia panggil setiadanya saya ada satu rahim dengan family tak. Bayangkan umrah saya bawa semua pergi. Kita holiday bersama. Mereka faham pasal apa saya besar rawatan ni. Tutup pukul 5. Lepas pukul 5 saya ada meeting dengan anak murid saya sampai pukul 7 malam. Semua dah buat haywire masing-masing. Bagusnya anak saya, orang tak merayap. Saya ada 2 anak lelaki. Yang 3 Singapura lah. Yang sini, 1 bujang 26, 1 lagi baru 20 tahun. Semua tak kasi merayap. Nak keluar gate pun, ayah nak pergi jumpa kawan. Minta izin. Walaupun lelaki. Kalau KL, hilang. Ayah pun tak tahu betul. Ini alhamdulillah, saya sedikit orang. Dia bangun kaki enjoy. Alhamdulillah, sampai hari ni, kalau nampak tadi, ada Konam. Konam nanti datang punch card. Anak saya pun punch card tu. Saya ada 20 staff. Bagian kucing, ada 2. Saya ada 80 ekor kucing. 80 ekor. Ya? 80 ekor. 80 ekor, boleh tengok sebelah tu. Semen tu. Saya ada perawat saya. Saya ada bagian herba saya. Yang akak tengok sebelah ni, apa tengok sebelah di tanah saya. Lagi piling dah siap kan? Cuma nak naikkan bangunan, tu rumah saya akan datang. Pusat rawatan saya pun akan tukar ke sana. Another building, 2 tingkat. Saya buat ni pasal apa? Untuk anak-anak. Bila saya tak ada heritage, anak-anak akan ambil alih. For me, awak cakap, saya tak pandang harta. Tanah atas nama anak saya. Saya ada 15 biji kereta, semua nama anak isteri. Saya tak ada nama satu pun. Saya cakap, bila aku mati kau pilih kita apa kau nak. Sekarang hibah. Kau nak kita apa? Tulis. Nak kita apa? Tulis. Pilih. Hibah. Hibah kan? Jadi mereka tak gaduh. Alhamdulillah semua boleh outing lah. Last kita saya Lamborghini warna putih. Follow TikTok saya, follow YouTube saya tengok. Pun nama anak saya. Bukan nama saya. Patut kita gitu mesti kan Saya bukan gila harta. Tapi saya minat kereta. Tu saya beli kasih nama anak isteri. So, cakaplah saya kerja ni bukan suruh abang beli gitu kan So, life gonna change from the good
to the best, to the better. Ubah. Kalau tak nak ubah juga, ni maaf cakap, saya walaupun belum merawat, dah 1 jam lebih saya punya consultation, kalau kat luar dah kena bayar dah ni. Saya maaf cakap, saya ikhlas nak bantu sampai saya tengok sendiri saya tiba sebab saya tak suka tengok broken marriage. Walaupun kita tak ada connection, tapi saya anggap kamu saudara Islam. Itu saja saya pegang. Pasal belilah saya pegang satu. Siapa pun orang Islam tak tolong, kena along pun saya turun. Saya bukan pakai geng, saya one man show. Saya bukan kuat, tapi saya ada Allah. Nak cuba, 10 lori, 1 lori datang. Tak ada masalah. Kita tak pakai kudrat, kita pakai ilmu Allah. Please, faham? Change your lifestyle, change your attitude, change your character. Balik, kalau boleh jumpa anak-anak peluk, minta maaf salah. You start first, bukan anak-anak start first, bukan isteri start first. You start first. Jangan ego. Rawatan ni, your ego dah tak ada, change, zikir. Sebagai pengawal kehormatan, banyak masa untuk berzikir dalam hati. Bukan di mulut, tapi dalam hati. So, boleh kita mula dengan rawatan. Dia nak dulu, dia kata. Okay, boleh. Mikrofon dia. Mungkin dalam YouTube suara saya pelan. Pasal apa? Mikrofon pada kamu. Mikrofon ni boleh pegang 2 orang aja, tak boleh bertiga 4. Ni ada jini ni. Okey adik, Christina nak rawat. Apa yang kamu mimpi? Okey, tangan depan lutut. Apa dia? Hah? Nak rakam. Oh, nak rakam. Kita boleh rakam? Boleh. Boleh lah. Boleh. Silakan. Kalau saya boleh rakam kamu, tak kamu tengahkan diri sendiri. Boleh, silakan. Nak sudah ambilkan gambar boleh. Kita akan duduk sini kan. Masih kamera sudah dia. Yang penting kamera dah silent. Okey, bila kita buat YouTube, sebab tu kita suruh off telefon. Pasal apa? Nada dering pun tak boleh dalam YouTube. Tahu kan? Akak pun tahu kan? Shooting pun tak boleh. Bising. Tahu tak apa. Ini at least boleh bercakap kan Puan Alia, okey? Alah tu baru panggil aku ini. Tahu lah Kak. Rakam. Boleh ke tak panjang sangat ke? Tak tahu lah. Oh, ibu nak rekod sikit-sikit Ada je. sikit-sikit je. Sikit-sikit. Daripada merepek nanti kan. Kita suka yang tu. Kasih dia standby. Oh, Nanti awak Daripada cut. mula, kalau tak ada merepek, Alhamdulillah kalau akak suka merepek lah ni. Takut tak cukup dia punya. tak cukup dia ni nanti. Memori Kalau ni dia. on off je ya. Dia pakai inilah, memory card. Jadi video-video apa gambar masuk memory card. Okey, dia tak save dalam hard disk. Okey. Dalam hati zikir Allah Tak balik Allah. handphone abang kan? Tak ada. Nak apa? Ambil gambar pula. Tak ada nak pakai tukar handphone. Tukar handphone adik. Tak ada. Apa teruskan. Tak ada, ambil YouTube saya je. Panjang cerita tu. The real story of Christina family. Jangan boleh ayat tu. Nanti jangan anak-anak lain yang lagi 4 bantah. Ibu apa malukan kita keluarga. Tak ada. Yang penting kamu ikhlas saya takkan padam. Because this is your story, not their story. Okay? Kalau zikir Allah 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 ikhlas tak tarik apa-apa yang ada Bismillah. 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 Siapa dia? Nanti kat sana. How you feel? Masa saya tarik gini, saya rasa tak benda bergerak. Betul. Okay? Yang tu benda negatif. Apa yang kamu mimpi is inside you now. Bila keluar lah tak ada dah.
Yang kamu nampak dia cakap tadi, dia mati. Dia semua. Okey. Cuba jalan, patah balik. Ringan ke berat badan? Yang terbang Dah. pula. Jangan jalan. Bangun pun dah ringan dah. Kena jalan betul kebang kot. Daripada yang jenis buat YouTube. Rasa lain. See? Geli tak? Sebab tu bila abang saka, badan akan rasa ringan. Tapi kalau cerita contoh, adik ada saka, bila saya ambil saka ni bukan ambil keturunan. The difference is badan rasa lain. Kamu ingat abang dengan akak. Terpulanglah kalau tak nak bang saka, simpan dah. Kita tak paksa. Manalah tahu. Okey. Contoh-contoh. Kita suka seri muka. Nak cantik. Pergi jumpa dot. Saya nak cantik semua orang tengok suka gini-gini. Tahu tak seri muka yang baik sekali apa? Wuduk. Bila ambil wuduk tu niat. Sambil ambil wuduk tadi niat supaya musuh-musuh tengok saya suka. Orang tengok kita suka. Wuduk. Itulah nor kita. Orang tengok sejuk, sweet, comel. Itulah sebenarnya. Bukan tang sini. Banyak sini kita buang susuk. Dah tua-tua, menyesal. Nak dekat akak, taruh susuk sini. Cakap manis, walaupun saya tak handsome, akak dengar cakap saya. Lembutnya gigi daripada tulang. Untuk apa? Belum bangun dah rasa ringan kan? I believe I can fly. Benda tu dah tak ada. Saka dengan sihir tadi gone. Miracle tak cara ilmu Allah? Tadi ada ruqyah tak ada kan? Itulah ilmu Allah, very unique, very simple. Mak cakap 14 years old of age, kalau boleh ilmu lagi bagus. Why? Sepanjang jalan kamu sebagai artis nanti akan ada orang yang akan sekat. Orang akan buat kamu sakit. It's true. Kita nak sebutlah nama-nama. Contoh Sudirman. Pernah baca cerita dia, orang tanam kat rumah dia betul? Sakit. Dia tak kenal Sudirman. Kenal. Meninggal. So, there's a few more. Tak payah sebut lah. So, prevention is better than cure. Ada ilmu. Ilmu ni saya tak paksa. Saya katalah balik, PM tepi, duduk termenung ke, istiarah, minta petunjuk pada Allah. Pertama, adakah ilmu ni sesat? Kalau tak sesat, bagi petunjuk. Kalau sesat pun bagi petunjuk. Bisa kata tak sesat, kamu yang belajar. Hanya berzikir 5 minggu di mana-mana kamu berada. Self protection. Jadi bila kamu berlakon nak sihir, tak kena. Jangan kamu mimpi-mimpi, kasih balik. Bukan ambil bakul tak ada. Dengan ilmu tadi, masuk balik. Ilmu ni unik. Kamu boleh cari lah satu KL ke satu Malaysia. Ada tak perawat akan ajar ilmu dia pada pesakit? Never. Di Masjid Tanah Melaka Tabib Adam ajar. Pasal apa? Saya tak mahu ilmu saya mati di dalam kubur. Habis gitu. Saya nak semua masyarakat Islam ada ilmu menentang sihir akhir zaman. That is me. Dan satu lagi, saya tidak mahu pesakit sakit datang. Belajar lawan sihir dah. Orang tak bersihir kamu. Kebanyakan kamu. Masyuk kan? Masyuk. Saya bukan jenis macam tu. Saya bukan along, saya nak tolong. Okay. Sekarang saya masuk balik semangat. Duduk balik yang tadi, zikir Allah, dia akan rasa sejuk. Bukan sejuk kon. Kalau kon boleh, tapi ini masuk dalam you punya semangat. Bismillah. 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 Jom ke bawah Siapa dek? Ada rasa sejuk. Masuk itu. Okey, itu saya masuk balik semangat awak. Nak cuba jalan lagi tu ke bang? Okey? Ya okey, settle. Sekarang mak ke ayah dulu? Sudah ayah takut ke? Ayah, jangan macam-macam takut. Aku pasang bodyguard semua kat luar. Balur dengan kayu. Tadi dia. Sabar dulu. Okey kak, sama juga tangan atas lutut. Dalam hati zikir Allah. Okay, now you see your mother punya muka.
before and after. Okay? Asyhadu ilaha illallah bismillah. 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 Siapa kak? Rasa. Kita tak cakap semua ada negatif yang orang ganggu to make your family burst. Believe it or not, it's inside you. Okay? Saya sebagai perawat, come so-called consultant, only can advise and help you in this manner. The rest is inside you. Believe me. Okay, masuk balik semangat Asyhadu la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Rasa sejuk. Okey? Okey. Sekarang tengok muka ibu awak. Kena beli rajin tak? Tarik balik mikrofon. Ini sekarang ayah kau. Okey bang, sini. Tangan tak lutut, dalam hati zikir Allah Allah. Ikhlas nak bang saka bang ni. Jangan jadi macam King Kong kepala otak kau berjambul. Apa kan cerita ayat tu kan? Nobody is perfect. InsyaAllah harap-harap akak tarik balik apa yang dah di itu. Boleh tak? Do it for me. Okey bang. Okey Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Apa abang rasa? Rasa. Ada rasa. Duk. Dia bergerak? Ni berdebar tak? Ada sikit rasa. Okey. Okey, sekarang tenang. Okey, debar lagi. Abang Tenang cerita lah. Sebantu lagi. Ada rasa. Ada lagi. Bismillah. 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 Rasa apa? Lega sikit. Okey. Cuba jalan. Tadi lupa soal kat jalan. Catwalk. Dia kat lupa. Biar kita rasa lah. So, without touching you, betul? Dia tu kurang. Rasa ringan. Ringan. Okey. Sekarang akak method. Kejap, sebelum akak tu saya nak tutup dia dulu. Lupa dia jalan kosong kan. Kaki ke depan macam tadi. Sikit lagi saya nak masukkan semangat Bismillah. Bismillah. Sejuk. Sejuk. Sejuk ke?
Tekan. Gas of honor saya tutup. Pasal apa? Pasal sejuk aircon ke sejuk apa? Aircon dah mati dah. Okey akak. Tak jalan. Catwalk. Rasa ringan ke berat? Berat pun. Ha? Hai. Ha? Ringan-ringan. Ringan. So now you believe me? Dia buang saka ringan. Hard to believe, have to believe. Itulah cara rawatan tapi akan. Kan? Walaupun macam gini kita nampak kurus tapi rasa like flying. Okay, tengok muka. Merah tak sekarang? Dah makin cabi. Pakai cabai tak nak lah. Eh. Kurus. Kamu nanti kurus lah, dah buang saka. Saka ni kau As I said makan. tadi lah, saya cakap. Ni dah buang benda-benda ni. Pertama, kena kontrol lah apa yang minum-minum tadi. Mungkin akak tak rasa, saya tak minum ais. Untuk pergi kat field dia, shooting apa, akak tak sadar. Air yang minum-minum yang sejuk tadi, chill tu, itu pun boleh buat naik. It's true. Believe me. Ha, minum makan ais ni. Ataupun minuman air dalam tin tu kan, yang sejuk kan. Tak mau sebut nama lah apa-apa ke minuman. 90% yang minum ni kebanyakan dia obes. 90%. Maaf perempuan suka kecantikan. Tapi bila dah obes, nak turun balik kan senang. Kita pergi pula pusat apa, kecantikan slimming. Daftar percuma. Nipu. Betul. Okey, lepas tu ni nak slim, okey, kalau 3 bulan straight harga dia dot. Oh, mana ada wang? Bisa kad Adama. So kita hutang, betul? Siapa sengsara? Kau juga. Bank senyum dia. 3 lain pun datang. Halo kakak, bunga tak ada, pokok pun tak ada. Tu bunga juga tak ada. Sebaya adik bunga je. Siapa susah? Sendiri susah. So, kita akhiri apa akan nak sebut kepada netizen-netizen yang ada bermasalah macam akak dengan suami, dengan anak tentang saka ke, tentang apa-apalah. Saya mohon itulah tadi kalau boleh bersatu semula. Okey, silakan Kak. Okay, pada yang tengok YouTube ni, alhamdulillah teruskan tengok. Jadi kalau ada yang siapa-siapa yang sakit, ada masalah, share supaya kita boleh ramai lagi yang datang boleh merawat, sebab sebenarnya ramai lagi yang tak tahu Ustaz Adam kan. Apa-apa boleh Kak. Betul tak tahu ada kemahiran yang boleh buang saka ke penyakit-penyakit yang macam ni secara yang Tanpa disentuh lah. Tanpa ayat-ayat ruqyah, tanpa rasa macam yang biasa-biasa kita tengok. Kaedah ni kena percaya, alhamdulillah. Yakin kita boleh rawat. Amin. Ini menyembuhkan siapa Kak? Allah. Ya, kita hanya usaha dan ikhtiar. Okey. Adik Kristina, silakan ucapan kamu. Ucapan macam kamu closing dalam pelakon. Hai adik-adik. Ucapan saya dekat sini tak ada apalah sama lah macam ibu saya dah cakap. Tapi saya nak kata memang hebat lah. Apa yang hebat? Hebat Kau lah. macam-macam je hebat. Yang hebat Allah. Ya, tapi memang tadi serius lah serangan. So kalau macam ibu kata, siapa-siapa ada masalah, share lagi untuk orang lain dan awak sendiri ada masalah, awak kena datang juga kat sini. Di mana? Masjid Tanah Melaka. Sembuhkan siapa adik? Allah. Ya. Okey. Bapaknya pula. Jangan boleh. Dia damai. Ini saya pun nak cakap nanti. Sila Pak. Saya bersyukur alhamdulillah setelah mendapat rawatan dengan Datuk Adam, rasa badan saya berbeza daripada yang mula. Jangan amalkan bila dengki dengan orang, jangan amalkan ilmu hitam. So kuasa Allah lebih hebat. Betul. So asbab Fayakun, untuk ya. jumpa dengan Datuk Adam untuk buat rawatan. InsyaAllah. Sembuhkan siapa bang? Allah ya bang. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Followers YouTuber saya. Followers Kristina. Okay.
Dia cerita apa ni? Berlakon adikku Banyak. Banyak sangat. Saya pun tak tahu nak sebut lah. Tapi saya tengok macam pernah aku lihat. Tapi Ini di bukan mana? review ya. Ini Review bukan datang review. ini Ni betul-betul. betul-betul bukan cobaan. Nanti adik ni banyak cakap lagi ni. Tak ada, itu je. Okey. Okey. Pada di sana, setiap penyakit ada penawar malaikat mati, usaha kita bersama kita. Tawakal. Ya. Kepada anda. Zikir dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang yang main ilmu sihir semua pakai roh, bukan pakai jasad. Ya. Jangan lupa. Cakap Al-Fatihah kedua bapa kita masih hidup betapa tahun dunia. Jangan lupa. Selawat kasih bersama salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Dua-dua lonceng. Christina dan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun faya.